Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Hari ini 2 Syawal 1441 Hijrah. Hari ini masih lagi hari raya, jadi saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua yang menonton channel ini. Terima kasih kerana sudi subscribe dan tonton channel saya. Hari ini juga bersamaan dengan 25 Mei tahun 2020. Hari ini adalah hari jadi saya, hari ulang tahun kelahiran saya yang ke-37. Jadi pada hari ini saya nak buat video saya berkenaan dengan diri saya. Saya akan menceritakan pada rakan-rakan YouTuber semua latar belakang saya, keluarga, minat saya dan sebagainya selepas ini. Baik, nama saya Muhammad Faisal bin Abu Hassan. So, nama channel saya Muhammad Faisal Abu Hassan, tak ada bin. So, itu adalah nama saya. Nama ini diberi oleh ibu saya sempena nama raja dari kerajaan Saudi Arabia, iaitu Raja Faisal. Raja Faisal ini raja yang memerintah kerajaan Arab Saudi sekitar tahun 60-an sehingga tahun 1975. So, ibu saya minat dengan personaliti dan juga peribadi Raja Faisal. Lalu saya dinamakan Muhammad Faisal. Saya beragama Islam, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab Syafi'i. Saya ini Melayu, berketurunan Bugis. Tapi saya tak pandai langsung cakap Bugis. Untuk makluman rakan-rakan mungkin dari luar Malaysia, terutamanya dari Indonesia, kalau di Malaysia ni sama ada kamu keturunan apa sekalipun, jika beragama Islam, untuk khususnya untuk suku-suku ataupun bangsa-bangsa Jawa, Banjar, Bugis ini, kami semua dikategorikan sebagai Melayu. Jadi jangan pelik kalau datang ke Malaysia, kamu jumpa orang-orang Melayu itu ada yang berbahasa Jawa, ada yang boleh berbahasa Banjar, kerana mereka itu keturunan Jawa dan Banjar di Malaysia. Namun dalam sijil kelahiran kami di Malaysia ataupun dalam IC kami dikategorikan sebagai Melayu. Jadi saya ni Melayu keturunan Bugis dari sebelah ibu. Ayah saya juga ada darah Bugis, tapi kami memang dah tak berbahasa Bugis lah, hanya cakap bahasa Melayu aja. Saya dilahirkan di Hospital Desa Rompin, Pahang, Darul Makmur. Saya orang Pahang ya. Sama kampung dengan Siti Nurhaliza. Tapi sebenarnya kampung saya jauh lah daripada kampung Siti tu. Siti dari Lipis ya. Saya daripada Rompin, Pahang. Rompin ni satu bandar berdekatan dengan laut. Bandar nelayan, bandar memancing. Kalau Rompin ni orang yang kaki pancing, suka pancing ikan layar ataupun suka makan udang galah, boleh ke Rompin lah, kampung saya. Saya di kalangan kawan-kawan ni ramai yang panggil saya Ajai. Dari sekolah lagi panggil saya Ajai. Ada juga yang panggil saya Jejai. Tapi di kalangan keluarga saya dipanggil Faiz. Ejaan nama saya Muhammad Faisal. Faisal disingkatkan menjadi Faiz. So yang panggil Faiz ni hanya ahli keluarga, sepupu-sepupu panggil saya Faiz. Keluarga mertua pun panggil Faiz. Tapi kalau kawan-kawan ni panggil Ajai. Cikgu-cikgu sekolah pun panggil saya Ajai dulu. Ada jugalah yang panggil saya Faisal. Kalau di office pejabat macam tu jugalah. Okay, saya membesar. Saya membesar, dilahirkan di Pahang sampai umur saya 1 tahun. Kemudiannya saya berpindah mengikut keluarga kerana ayah saya berpindah kerja di Perlis. Saya membesar selama 9 tahun, dari tahun 1994 sehingga tahun saya membesar di Perlis dari tahun 1984 sehingga 1993 di Simpang 4 Perlis. Jadi bila dah membesar di Perlis ni, saya boleh cakap Kedah lah. Saya bukan boleh cakap utara lah. Sebab
tahun 1994 sampai tahun 2000, sampai habis SPM, saya membesar di Gua Cempedak dan juga di Yan Kedah. Tak ada masalah. Sebab tu kalau saya komen-komen kat kawan-kawan yang utara ni, saya tulis utara je. Walaupun saya IC ni orang Pahang, tapi 17 tahun. 17 tahun daripada kecil sampai habis sekolah duduk kat Kedah, duduk kat Perlis, memang macam orang Kedah lah. Sebab tu kalau saya jumpa orang-orang lain yang baru kenal, kalau saya memperkenalkan diri saya akan cakap saya orang Kedah. Saya tak cakap saya orang Pahang. Saya apa ni? Saya belajar dulu dekat Unimas Sarawak. Roommate saya orang Terengganu. IC dia Terengganu. Tapi saya dengan dia cakap Kedah dua-dua orang. Sebab dia sekolah dekat Kedah, saya pun membesar di Kedah. Tadi kami selesa di Kedah lah kan. Walau apa pun saya tak lupa lah. Negeri kelahiran saya adalah negeri Pahang, Darul Makmur, dan Sultan Pahang kini menjadi Yang di-Pertuan Agong. Kan? Sebelum itu Sultan Kedah yang jadi yang di-Pertuan Agong. Antaranya antara Sultan Kedah dengan Sultan Pahang ni, Sultan Kelantan jadi yang di-Pertuan Agong sat kan. Jadi Sultan Kedah, Sultan Abdul Halim tu pada saya tuanku saya lah. Kan? Walaupun saya bukan orang Kedah, tapi saya sangat-sangat lah bangga mengaku diri saya orang Kedah. Nama ayah saya Abu Hassan bin Abu Bakar. Saya boleh hafal nama keturunan saya ni jauh lah kalau ikutkan. Abu Hassan bin Abu Bakar tu ayah saya. Abu Bakar bin Kasim tu datuk saya, arwah datuk saya. Kasim bin Saleh, Saleh bin Ahmad Marikan, Ahmad Marikan bin Bawasah, Bawasah bin Marikan. Lebih kurang daripada saya ni 7 keturunan. Muhammad Faisal, Abu Hassan, Abu Bakar bin Kasim bin Saleh bin Ahmad Marikan bin Bawasah bin Marikan. 8 lah. Ayah saya ni berasal dari Sungai Bakap, Pulau Pinang. Jadi tak heran lah kalau saya cakap Kedah, cakap Perlis, cakap Penang kan. Sebab pak saya pun orang Penang. Makan pun makan ala-ala belah sana lah. Kari kan, parpu, mesti hak tu lah makanan saya. Saya minat tu. Saya tak makan lah sangat, singgang macam orang Pantai Timur ni. Ayah saya ni bekas anggota polis ya. Sebab itulah beranak di Pahang. Lepas tu ayah pindah duduk kat Perlis, UPP Kuala Perlis lah kalau betulnya, selama 9 tahun. Kemudiannya berpindah ke IPD Yan Kedah selama 7 tahun pula, sebelum dia pencen di IPD Klang. Daripada tahun 2000 sampai tahun 2005 dia pencen di IPD Klang. So yang balai terakhir dia serve di Klang lah. Dan ayah saya ni anak bongsu daripada 5 beradik. 5 beradik dia tu semuanya lelaki. Ayah saya ni anak bongsu. Arwah datuk saya pun polis juga kat balai Sungai Bakap. Dah ni balai Sungai Bakap dah lain dah. Sungai Bakap tu pun saya pergi tu dah lain lah. Ada lagi keluarga di sana belah ayah saya ni di Junjung. Pak Long saya duduk sana, Pak Long Ak sebenarnya nama dia Ishak. Itulah dengan apa ni isteri pada Pak Cik Hashim saya. Ayah saya 5 beradik ni, nombor 1 duduk di Mahang, arwah dah. Nombor 2 ada di Junjung. Nombor 3 Pak Ngah saya di Johor, kahwin dengan orang Singapura. Nombor 4 arwah Pak Cik Hashim saya, bini dia duduk dekat ni Junjung dah. Nombor 5 ayah saya lah. Okey, ayah saya ni berkahwin dengan mak saya. Nama mak saya Nur Faziah binti Muhammad Shah. Mak saya ni berasal daripada kampung Mempoon, Bompin, Pahang. Jadi saya lahir di Pahang tu sebab mak saya orang Pahang lah. Dan mak saya ni dulu suri rumah. Tapi bila ayah saya pindah ke Kelang, taraf hidup tinggi sikit, duduk di bandar kan. Kalau duduk di kampung tak apalah, duduk jadi suri rumah, jual Tupperware aja. Tapi bila dah duduk di Selangor, mak saya jadi pengajar di pusat tuition Kumon. Kalau siapa tahu lah Kumon, mak saya jadi salah seorang tenaga pengajar di Kumon Kelang dulu ni, Taman Air An. Mak saya ni anak ke-6 daripada 7 beradik. Mak saya ramai adik-beradik. Jadi daripada ayah saya 5 orang je adik-beradik. Sepupu sebelah ayah saya tak sampai 40 rasanya. Tapi belah mak saya sepupu dekat 60 orang. Cucu dan arwah nenek saya memang ramai. Kami merata lah duduk Pahang, Perak, Kedah. Kedah ada lah, tapi belah KL ramai lah. Sarawak pun ada sepupu saya. Okey, saya ada 4 orang adik-beradik. Saya anak yang sulung.
abang besar sekali. Adik pertama saya Syasha nama dia. Nama penuh dia Syazana Hasno. Adik kedua saya lelaki, Muhammad Fazli. Saya panggil Oli. Kami adik-adik panggil dia Oli ya. Adik ketiga saya Syafinas Hasno. Adik-adik saya perempuan ni ada Hasno nama dia kat belakang. Kami panggil dia Fifi yang bongsu ni. Okey, status saya dah berkahwin. Saya berkahwin pada tahun 2012. Tarikh tepat dia adalah 16 September 2012. Saya berkahwin dengan isteri saya Nurul Huda binti Zaba. Isteri saya ni muda setahun dah daripada saya. Dia lahir tahun 1984 dan dia berasal daripada Kuala Selangor. Isteri saya ni berketurunan Banjar, tapi sama macam saya, dia langsung tak boleh cakap Banjar. Saya orang Bugis, tak boleh cakap Bugis. Isteri saya keturunan Banjar, tak boleh cakap Banjar. Jadi saya ada buat video tentang datuk isteri saya ni. Dia berasal daripada Keluak, Banjarmasin. Kalau rajin carilah dalam video saya, antara video yang paling tinggi view dalam channel saya ni, video tentang atuk isteri saya lah. Dia warga Indonesia, berhijrah ke Malaysia tahun 1942 waktu Perang Jepun dan terus menetap di sini sehingga sekarang. Jadi isteri saya ni pun sama macam saya, anak sulung daripada 5 adik-beradik. Jadi saya dengan isteri sama-sama anak sulung lah. Kami kenal ni di Facebook. Saya ingat saya akan buat satu video khas tentang saya dan isteri nanti, tentang macam mana kami boleh kenal di Facebook tanpa ada mutual friend pun, tak ada kawan-kawan pun yang antara kami, tapi kami berkenalan dan dalam masa yang singkat kami berkahwin. Okey, alhamdulillah saya dengan isteri telah dikurniakan 2 orang cahaya mata sepasang, seorang perempuan dan seorang lelaki. Yang perempuan anak sulung saya Elsa Safia, dan yang bongsu sekarang ni Muhammad Fahri. Elsa berumur 6 tahun dan Fahri berusia 4 tahun. Waktu kecil-kecil dulu saya masanya rasa umur macam 3 tahun, 4 tahun macam tu. Mak ayah saya dah hantar saya pergi mengaji Al-Quran. Yang pertama saya ingat sekali saya dihantar mengaji di kampung Batas Lintang, Simpang 4 Perlis. Sebab waktu tu keluarga saya duduk di situ kan. Kampung Batas Lintang, nama tok guru saya tak tahu nama penuh dia, tapi saya duk panggil dia Tok Lang. Rumah dia tu tepi jalan besar lah. Saya belajar mengaji dengan dia, Al-Quran dengan dia, Muqaddam, kenal alif bata sampai boleh mengaji yang basic, surah-surah yang ringkas. Kemudiannya bila kami dah berpindah, tak pindah jauh pun, pindah di rancangan rumah murah, rancangan perumahan awam dekat dengan klinik kesihatan seberang daripada sekolah kebangsaan Simpang 4. Saya duduk di situ, saya belajar mengaji dengan seorang guru yang bernama Razak, Haji Razak macam itulah, ataupun kami anak-anak murid dia panggil dia Wadak. Rumah dia sekarang ni seberang dia padang MPK, padang sintetik MPK di Simpang 4 lah. Itu yang saya ingat lah, saya waktu sekecil lah. Kemudiannya mak ayah saya hantar saya masuk Tabika Kemas di Sungai Baru, Perlis. Kemudiannya saya masuk darjah 1 di Sekolah Kebangsaan Simpang 4 Perlis. Waktu tu, sebelum tu saya masih duduk di Kampung Bunga Mas. Lepas tu pindah dari Kampung Bunga Mas, Tadika tu, Kampung Bunga Mas, pindah ke ni rumah rancangan perumahan awam. Jadi saya boleh pergi sekolah jalan kaki je. Tapi tak lama lah saya duduk di sekolah tu sebab ayah saya pindah kerja. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Simpang 4 Perlis darjah 1 hingga darjah 4, itu pun separuh tahun saja. Sekitar tahun 1993 bulan 6, ayah saya berpindah balai ke IPD Yan, Kedah. Waktu itu saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Gua Cempedak 2. Nama sekarang saya tak pasti nama apalah, sebab saya duduk rumah yang kami sewa tu seberang je balai bomba Gua Cempedak. Jadi ayah saya pagi-pagi hantar saya ke Sekolah Kebangsaan Gua Cempedak 2. Sekarang ni dah nama lain dah. Kemudiannya waktu saya habis darjah 4, saya darjah 5 sekali lagi pindah rumah sebab
ayah rasa berulang-alik jauh lah daripada Guang nak pergi ke Yan tu. Jadi kami pindah duduk dekat Yan kecil, ataupun orang-orang di Sungai Yan, orang kecil yang kecil ni panggil dia Sungai Yan. Jadi saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Yan Kecil pada tahun 1994 sehingga 1995. Darjah 5 dan darjah 6 saya di Sekolah Kebangsaan Yan Kecil Kedah. Kemudiannya saya sambung mengajar sekolah menengah. Saya dapat tawaran Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar, Sungai Petani, Perak pula, Kedah. Sungai Layak, Sungai Petani. Saya di sekolah tu tahun 1996 sampai 1998, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3 PMR di sekolah tu. Saya dapat result PMR, alhamdulillah. Dapat keputusan baik, saya dapat tawaran ke sekolah berasrama penuh. Di Kedah ada 3 aja. Sekolah Sultanah Bahiyah, Sekolah Sultan Mat Jiwa dengan Sultan Abdul Halim. Jadi saya dapat tawaran ke Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim Jitera Kedah. Saya sambung pengajian tingkatan 4 sampailah tingkatan 5 SPM di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Saya SPM tahun 2000 lah. Jadi boleh kira lah, memang betul lah umur saya 37 tahun ni kan. Habis SPM, saya dapat tawaran matrikulasi di College PTPL Section 13 Shah Alam. Tu first time duduk bandar lah. Family saya baru pindah time tu. Habis SPM pindah. Saya tak pernah duduk lagi bandar besar, sebab saya ni duduk di Yan, duduk Simpang 4, kampung kan. Pekan-pekan kecil. Sekolah pun dekat Sungai Petani, tu kan besar sikit lah. Tapi duduk di Sungai Layak, ujung lah, jauh daripada bandar. Kemudiannya bila masuk Jitera pun, Jitera bukan dah besar mana masa tu. Tahun 99 tu ni, biasa aja kan. Tapi bila masuk matrik, kena sekolah di bandar Shah Alam, dekat dengan stadium Shah Alam. Waktu tu saya duduk di matrik tu 2 tahun. Bukan tahun, 2 tahun, setahun lebih je lah. Setahun setengah lebih kurang. Tahun 2001 sehingga tahun 2002. Awal tahun 2002 tu, bulan 3 macam tu dah habis dah. Saya habis je matrikulasi di sana. Saya dapat tawaran menyambung pengajian di dalam ijazah sarjana muda jurusan teknologi maklumat, IT lah, di Universiti Malaysia Sarawak. College waktu tu, college lama dia di College Samarahan, kampus College Samarahan Sarawak. Itu tahun 2002. Jadi itu pertama kali saya naik kapal terbang. Tahun 2002. Waktu tu tak ada lagi LCCT, tak ada lagi KLIA 2, tak ada lagi. Yang ada waktu tu cuma Airport Subang je untuk pergi ke Sarawak. Dan waktu tu tak ada AirAsia lagi pun, tak silap saya. Saya naik MAS. Ayah saya beli tiket. Saya dapat tawaran tu, saya pergi seorang. Mak ayah saya tak pergi, adik-adik saya tak pergi. Sebab kami tak mampu lah. Dan keluarga kami tak mampu nak pergi semua, naik tiket mahal waktu tu. Jadi saya pergi seorang-seorang je daftar di Universiti Malaysia Sarawak ataupun UNIMAS. Selama 2 tahun lebih saya tak habis pun pengajian di UNIMAS. Saya gagal dan diberhentikan pada tahun kedua. Terang cerita, saya memang banyak main. Tapi balik pada tu saya dapat kerja. Saya kerja lepas tu saya sambung belajar sendiri di College Politek Mara, Ceras, Kuala Lumpur. Alhamdulillah sambung belajar tu habis. Saya buat pengajian diploma dalam pengurusan pejabat. Alhamdulillah. Itulah setakat itulah pengajian saya. Yang lain-lain yang tidak ada yang tak official, saya sambung pengajian di SSAD, ambil kursus pengajian pemanduan berhemah dan juga untuk perlumbaan. Saya ada ambil kursus bahasa Mandarin. Ya, saya dah belajar bahasa Mandarin, ini tak pandai mana pun, tapi saya nak belajar. Saya ada ambil lah kursus-kursus lain juga, kursus-kursus ringkas di Open University pun saya ada ambil. Itu je kot setakat ni pendidikan saya, sebab saya rasa pendidikan ni tak akan berhenti. InsyaAllah ada lagi saya akan sambung. Baik, saya nak cerita ringkas tentang hobi saya. Mungkin anda perasan kalau dalam playlist channel saya ni ada satu playlist tu namanya Bloodletting. Bloodletting ni band saya lah.
Sebelum saya cerita pasal band Bloodletting ni, saya nak cerita tentang muzik yang saya minat daripada sekolah lagi. Sebenarnya saya waktu sekolah, saya dah memang masuk pancaragam sekolah waktu sekolah rendah lagi. Tapi pancaragam yang unik lah, kami bermain muzik dengan alat-alat bahan-bahan buangan. Ada pakai buluh dan sebagainya. Kemudiannya saya belajar recorder, itu standard lah di sekolah. Saya belajar harmonika ke apa tak, saya tak ingat lah. Tapi secara serius saya mula minat muzik ini di sekolah menengah apabila saya ada band. Band pertama saya yang betul-betul form a band sewaktu saya di sekolah menengah Sultan Abdul Halim, Jitra Kedah. Nama band saya The Korokmung, Korokmung ataupun dalam bahasa Kelantannya Korokmung, tengkorak kau. Saya buat band ni bersama dengan Spare, Lauren, Alan, dan kami ada sessionis Anas dan bekas band member Fazil lah. Saya dalam band ni saya main drum. Band ni influence dia grunge, dan band yang kami banyak cover lah. Kalau waktu tu pergi jamming, banyak main lagu Green Day, Butterfingers, Nirvana, dan ada juga lagu-lagu daripada System of a Down pun pernah main juga sekali-sekala kan. Macam Spare ni dia ada minat, Metallica pun dia minat. Jadi tapi kami lebih khusus main banyak lagu-lagu grunge. Walaupun minat macam tapi kami ni harmoni dengan grunge waktu tu. Kemudiannya waktu di universiti Unimas Sarawak, saya ada band. Nama band saya Band Lily. Band ni pun influence grunge juga dengan kawan-kawan. Saya bermain lead gitar waktu ini, dan bandmate saya waktu itu Mazuki, Frey dan Afiq. Dan kami pernah lah banyak kali jugalah buat persembahan malam budaya Unimas, majlis convocation, pesta convocation Unimas pun kami pernah buat persembahan lah waktu tu. Kemudian habis waktu zaman belajar, waktu zaman kerja, saya ada band lain iaitu Bloodletting. So ada playlist saya Bloodletting tu, banyak jugalah lagu-lagu yang pernah kami main waktu tu. Banyak juga show-show yang kami dapat. Bloodletting ni band metal grindcore. Susah nak cakap sebab apa, influence dia pelbagai. Dalam band ni saya bermain bass, dan bandmate saya waktu itu Fit, Kimi, Daniel dan juga Man. Dan kalau tengok daripada kami 5 orang band ni, latar belakang berbeza. Macam saya grunge, saya minat grunge, tapi saya dalam masa sama influence saya lebih kepada metal. Saya minat black metal lah. Band-band Asaha, Langsui, band-band metal yang dark sikit. Lepas tu yang death metal macam Silent Death, itu memang minat saya lah. Lepas tu bila bermain dalam band ni, Firdaus dia banyak lebih pada macam punk, hardcore. Kimi pun dia ada juga influence yang macam tu. Ada juga influence daripada macam Man, dia campur-campur jugalah. Waktu tu sebab Fit dengan Kimi dan juga Daniel, diorang ni bermain untuk band bodoh. Lepas tu Man, vokalis yang menggantikan Fatul dalam Infectious Maggots. Jadi saya main band ni sampai tahun 2000, saya last tahun 2014 kot, macam tu lah. Sebelum kami disband. Tapi band sekarang ni, band terkini saya, nama dia Insan. Band ni diasaskan oleh Firdaus dan juga Along, dan juga dianggotai oleh Fizi dan juga Hafiz. Band ni band metal lah, dan kami walaupun metal, kami banyak main lagu-lagu sendiri, lirik yang lebih kepada ada soul ataupun ada jiwa, lagu-lagu lirik yang lebih kepada reflection diri, orang kata muhasabah diri lah. Nak buat lagu macam lagu nasyid tapi bukan. Tapi sebut pasal band ni pun, saya banyak kali jugalah join kumpulan nasyid dari sekolah sehingga ke universiti. Yang kekal ni saya rasa yang di universiti lah, UFI. Walaupun kami cuma kekal berhubung, cuma kekal bernasyid tu kurang. Baru-baru ni je dalam bulan puasa tu ada buat video satu. Itu minat saya dalam muzik lah.
Kalau dalam sukan kegemaran saya suka main bola sepak. Saya rasa majoriti lah kalau budak-budak zaman saya memang suka bola sepak lah. Saya suka posisi pertahanan dan juga penjaga gol. Jadi waktu sekolah dulu pun saya main dua posisi ni. Kalau tak main defend, saya jadi penjaga gol. Saya pernah mendapat anugerah penjaga gol terbaik kejohanan futsal anjuran kelab sukan pejabat saya tahun 2012 tak salah saya. Saya dapat inilah, saya jadi goalkeeper paling kebal lah. Saya cuma bolos satu gol saja di sepanjang kejohanan. Itu pun saya bolos waktu semi final, menyebabkan kami hanya dapat tempat nombor 3 je waktu tu. Dan saya pernah juga main bola untuk anak-anak polis Barrack Taman Sri Andalas. Dan saya pernah dipinjamkan untuk pasukan polis trafik Kelang, bermain di posisi pertahanan. Kemudiannya bila saya mengalami kecederaan, saya dah tak boleh main futsal, saya dah tak boleh main bola sepak. Sebab kecederaan saya ni kecederaan lutut. Jadi waktu itulah saya dah kurang bermain bola sepak. Saya banyak fokus pada sukan pemotoran. Saya terlibat dengan sukan pemotoran ni pada tahun 2012. Waktu tu saya ikut-ikut je kawan-kawan yang main kereta ni. Kali pertama saya masuk lumba drag di Sepang. Orang lain lumba drag awal-awal masuk kat grassroots tu kan. Tak, saya mula terus di Sepang. Saya masuk Sepang Drag Battle tahun 2012 ke 2013 macam tu lah, anjuran MUSC. Dan catatan saya waktu tu 14.46 saat. Saya tewas pada sebuah kereta Gentoo Turbo. Dia masa dia 14.45 saat. Saya kereta auto NA, dia kereta manual turbo. Tapi saya ada saya beat dia pada peringkat awal sebab saya mudah untuk shifting. Tapi bila turbo dia dah buka ujung-ujung, dia potong saya. Nama dia Mazwan. Jadi saya dengan Mazwan ni jadi kawan selepas perlumbaan tu. Saya tak pasti Gentoo dia ada lagi ke tak. Itu peringkat awal saya lah dalam sukan pemotoran. Kemudian saya upgrade, bukan upgrade lah, maknanya saya dah mula kurang berlumba drag. Walaupun waktu tu saya ada lagi lah lumba di Terengganu Drag Battle. Kemudian ni saya berubah daripada lumba sukan drag ni, saya masuk ke sukan time attack ataupun LITA, circuit racing. Saya pertama kali saya masuk Melaka, RJMT punya kot, ataupun Kempro Glover time attack di Melaka. Itu pertama kali saya berlumba dalam track. Saya tak menang pun. Kemudiannya saya dijemput oleh Daris untuk join team dia, Daris Racing Team. Dalam Daris Racing Team ni saya berlumba sebagai pelumba kedua dia. Dan saya masuk endurance, perlumbaan dalam masa yang panjang lah. Kalau time attack ni 5 lap, 7 lap. Endurance dia bagi 1 jam, kena habiskan perlumbaan dalam 1 jam. Jadi perlumbaan format endurance ni saya menang tempat kedua di Datuk Sago tahun 2015. Saya dengan Daris kongsi satu kereta, saya jadi pelumba kedua. Pada edisi sebelum tu saya menang tempat ketiga. Di Datuk Sago saya menang tempat kedua. Kemudiannya sekarang saya dah kuranglah berlumba untuk Daris. Saya masih lagi jadi pengurus pasukan. Namun begitu saya banyak berlumba di Sepang. Saya mula berlumba di Sepang pada tahun 2018 di Malaysian Speed Festival, Sepang Festival, MSF 2018. Saya menjadi pemandu kedua untuk kereta Saga Proton Saga BLM bernombor 260 bersama dengan Syed Zulkarnain. Syed Zulkarnain ni adik pada Daris lah. Kami masa tu mendapat tajaan daripada Menol. Jadi saya dengan dia berlumba dalam kategori 1600cc NA. Dan pada tahun itu kami cuma dapat habiskan perlumbaan dalam championship cuma di tempat ke-12 lah. Dan satu-satunya lah kereta enjin Kempro waktu tu.
tahun 2019 kami tergendala sikit projek untuk MSF, tapi saya berlumba untuk EXN JR Speed Suci Muci Racing Team di kejohanan PKK Global 2019. Okey, kalau MSF ni perlumbaan peringkat kebangsaan nasional yang memerlukan lesen nasional, tapi KK Global ni perlumbaan club race peringkat Asia. Jadi KK Global adalah perlumbaan tertinggi saya, level tertinggi yang pernah saya sertai. Dan pada tahun 2019 November waktu tu saya dan pasukan mendapat tempat kedua, kan? Dan itu adalah pencapaian tertinggi saya dalam sukan pemotoran setakat ini, peringkat Asia je. Baiklah, itulah sedikit. Saya rasa panjang juga saya cerita pasal diri saya ni. Apapun, terima kasih kerana menonton. Terima kasih juga sudi subscribe channel saya. Dan saya harap kita dapat extend friendship ni, persahabatan ni di ruang lain juga. Saya ada linkkan Facebook saya ada linkkan Instagram saya. Jadi kalau anda rajin, boleh komen dekat Facebook saya ataupun di Instagram saya, bagi tahu yang anda dapat link ni daripada YouTube. Dan itulah sedikit saya nak ucapkan juga ribuan terima kasih pada semua yang dah wish birthday saya dekat Instagram, di Facebook pun ada. Apa lagi saya cakap ya? InsyaAllah nanti untuk yang akan datang saya akan buat cerita macam mana saya dengan isteri berkenalan dan kami berkahwin tanpa ada kawan. Maksudnya tak ada mutual friend, tak ada mutual friend lah. Saya dengan dia kenal di Facebook macam tu, dan kami berkahwin kurang dari 2 bulan berkenalan. Kami berkahwin dalam bulan Syawal tahun 2012. Tarikh tepatnya adalah 29 Syawal. Hari terakhir Syawal kami kahwin. Baik, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.